Keempat, kuman yang keempat yang perlu kita buang. Akal. Dia main duk rasa. Aku rasa lah, tak apa nak bagus ya. Akal. Didahulukan akal dia. Aku rasa kalau kita buat macam ni, macam tak bagus ya. Macam tak cukup lah. Dia main sentimen, main rasa. Kalau aku, contohlah kita katakan, kita ambil contoh yang mudah. Bagi wanita, kalau saya ingat laki, saya bagi laki sekali lah. Saya bagi perempuan dulu. Bulu kening, ada bulu kening duk elok dah, tapi dia suluh cermin. Kalau bulu kening aku ni dia ke bawah sikit, kan elok. Dia ambil pisau jilet, dia pun cukur. Ataupun kawan dia bekas kerja salon dulu, masa cuti SPM tu pergi kerja salon, jadi tahu duk trim kening ni. Tak apa, aku cukur. Takkan tak boleh aku elok, orang tengok elok. Betul tak? Betul. Kening tu kening dia jenis kening bersambung, kening tebal. Tengah ni alangkah baiknya, alangkah eloknya kalau kosong sini. Dia pun potong tengah ni. Bila potong tengah ni, dia jadi petak macam tu. Tak elok, nak kena trim sikit. Tadi buat sini. Jadi sahabat-sahabat sekalian, apa kata Nabi? La'anallah an-namisah wal mutanammisah. Allah laknat orang-orang yang mencabut bulu kening dia dan juga tukang cukur bulu kening. Orang yang buang diri sendiri, orang yang dia buang bulu keningnya, dan satu lagi orang yang dia dibuang bulu keningnya. Tukang buang dengan orang yang dibuang bulunya. Laknat Allah. Tapi akal kata elok, akal kata cantik. Akal tak boleh. Kalau kita bagi ruang kepada akal pada dunia ni, serah pada akal, semua ikut akal masing-masing, apa yang akan berlaku? Macam-macam yang berlaku di atas muka bumi ni. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bagi akal, dia seimbangkan. Dia tak jadikan semua manusia memiliki kehendak yang sama. Kalau memiliki kehendak yang sama, semua pakai kain gelumbung, termasuk saya. Kalau kehendak sama, ataupun semua kita pakai lebay dan pakai baju Melayu, ataupun kita semua pakai baju yang warnanya sama, kita semua pakai kereta sama. Buat apa dia buat kereta banyak-banyak? Pro 2 cukup. Semua orang Malaysia pakai Pro 2 sebab semua sama. Tak, Allah bagi kehendak, Allah bagi akal untuk manusia, tapi kadang-kadang manusia melampaui akalnya. Contoh baru ni, ini sudah lama. Ada orang, bila kita duk cerita pasal malaikat mungkar, nakir, ataupun malaikat peniup sangkakala, siapa dia? Israfil ni kerja dia tiup sangkakala. Jadi dia duk fikir, sekarang ni Israfil buat apa Dia buat apa? Sahih duk rehat ni. Tengok dia guna akal dia. Dia guna akal dia. Kita tak boleh. Akal ada had dia. Dalam semua benda, akal ada had dia. Khususnya dalam agama. Kalau agama ni bukan wahyu, ikut suka manusia fikirkan sendiri apa agama yang ingin dia anuti dan dia pegang. Tapi oleh kerana agama ini dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, akal disekat oleh wahyu, dikawal oleh wahyu. Jadi sesuatu yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi buat sampai bila-bila, ia tetap baik, ia tetap elok, ia tetap indah, ia tetap yang terbaik.
Kadang-kadang orang kata, Ustaz, ni saya bagi contoh. Ada orang dia mengamalkan tarikat-tarikat tertentu, berzikir, nak kena bilang berapa ribu kali. Bilang ribu dia tulis, habis 100 tulis. Lepas tu kali dia campur berapa, banyak ni dah. Lepas tu nak dapat jumlah bilangan. Saya katakan, ini kalau tak percaya, pergi buka lah mana-mana kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana ayat Al-Quran ada cerita ataupun tidak. Buka, tak percaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menghitung tak lebih daripada 100. Yang tak hitung tak kira. Hak tu kita katakan lebih, mungkin 1000, mungkin 100,000, mungkin 200,000, tapi Nabi tak hitung sebab Nabi tak memberatkan umat dia. Yang Nabi hitung hanya sampai 100. Jadi kalau dilihat kepada banyaknya kuantiti amalan, hak mana banyak? Hak 10,000, 100,000 ni ke banyak, ataupun hak Nabi bilang 100 banyak? Tuan berkongsi. Banyak, kita kira dari sudut banyak. Kuantiti. Hak yang 10,000 banyak. Hak yang Nabi hitung tak banyak, sikit. Logik akal akan berkata, sudah tentu yang 10,000 lebih baik, sebab 10,000 lebih banyak. Yang 100 kurang, tak cukup gitu. Ini masalah dia. Bila kita beri laluan, buka jalur lebar, broadband bagi ke akal ni, habis. Tak boleh dia kena pakai top up prepaid. Boleh kawal sikit. Kalau kita buka broadband, habis. Dia download habis. Tak boleh kita bagi semua kepada akal. Sebab apa? Sebab ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati falisa minni. Sesiapa yang dia benci, tak mau ikut sunnah aku, dia bukan daripada kalanganku. Sebab apa Nabi sebut hadis ni? Sebab datang 3 orang sahabat mai dekat Nabi, ya Rasulullah, aku ni nak solat saja, aku tak mau tidur. Aku ni nak puasa, aku tak mau kahwin. Aku tak mau buka. Aku ni tak mau kahwin, ya Rasulullah, aku nak buat ibadat. Kalau kahwin payah. Lagi bini suruh beli susu, teh ais lah, apalah. Kacau. Ini sudah kacau. Mereka datang bertemu dengan Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, aku atqakum lillah wala akhsyakum lah. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Aku kahwin dengan perempuan. Asum wa uftir, aku puasa, aku buka puasa. Dan apa lagi kata Nabi? Wa usalli wa anam, aku semayang, aku tidur. Nampak? Neraca dia ukurannya ikut Nabi, bukan lebih daripada Nabi. Begitu juga mai seorang lelaki. Satu lagi cerita, bagi jelas lagi. Bulan puasa. Bila masuk bulan puasa, dia duduk jauh daripada bini dia. Bini dia kata, apa ni duduk jauh-jauh ni? Duduk biasa duduk dekat. Kata dia, aku tak boleh, kata. Bahaya duduk dekat ni. Bermesra pun tak boleh, tak mau. Duduk jauh terus daripada bini dia. Asingkan bini dia daripada dia. Bini dia ni sedih. Bini dia pergi bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, mengadu ke Aisyah. Aisyah hadap kat Nabi, ya Rasulullah. Aisyah cerita kepada perempuan ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila masuk bulan puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermesra dengan aku. Nabi kucup aku bulan puasa. Bini ni punya syok. Hai, ada peluang ni. Dia balik bagi tahu dekat laki, dekat suami dia. Suami dia kata, hak tu Nabi, tak apalah dia. Dia bolehlah kucuk bini dia. Aku siapa? Ini dalil yang diguna pakai oleh orang untuk dia nak tambah lagi amalan dia lebih daripada Nabi. Si isteri pi mengadu sekali lagi. Bertemu dengan Nabi. Kata Nabi, Innama ana atqakum lillah wala akhsyakum lah. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aku
aku orang yang paling takut kepada Allah, aku tetap bermesra dengan isteriku walau di siang Ramadan. Nampak? Kalau nak ikut, kalau Nabi orang yang paling takut kepada Allah, nescaya Nabi tak akan buat benda ni. Tapi Nabi buat. Bermakna perkara tersebut harus, bukan berjimak, bermesra, melawak ke, pegang-pegang lawan cubit, lawan jentik, contoh.